Assalamualaikum, hai semua. Okey, hai kepada semua penonton majalah keluarga. Nervous sebelum mula pun. Nervous. Itulah. Sini starting macam ni Ustaz. Ustaz jangan gelak. Habis semua poin saya. Okey. So, hari ni kita membawa topik Ustaz, iaitu tolak tepi gadget, family first. Baik. Alright. Okey. Sebelum itulah saya nak tanya Ustaz lah. Ustaz Baik. sihat ke? Alhamdulillah sihat. Walafiat. Kakak sihat? Alhamdulillah sihat juga. Okey, so siapa kita punya followers yang sedang tengok ni, jangan lupa share kita punya video ni. Baik. Share, like, bagi tahu kawan-kawan, tag apa semua. Lagi satu, kita sebab saya pun utara, Ustaz pun utara. Okay. So kita pun cakap lorat utara lah. Boleh? Baik, tak ada masalah. Alright. Okey, so Ustaz, tajuk kita hari ni berat jugalah orang kata sebab utara betul. Okey, so macam gadget ni memang menjadi perbualan orang. Betul. Isu gadget ni. Dia macam mana pun akan jadi isu kat semua orang. Jadi saya nak tanyalah, macam ada orang pandang gadget ni positif, iaitu dia memberi orang kata info, ada yang boleh belajar, ada yang macam memudahkan kita punya pekerjaan. Okey, ada pula orang nampak negatif dekat gadget ni. Betul. Okey, so macam Ustaz sendiri, pandangan Ustaz untuk gadget ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada keluarga Talk kerana sudi menjemput saya. Okay. Sebelum saya mula dengan lebih jauh, saya kena kata lastu bi khairikum. Ini bahasa Arab lah. Dia kata lastu bi khairikum. Bukanlah saya ni yang terbaik nak cakap tajuk ni. Okay. Tak boleh sebab saya baru kahwin 8 tahun. Anak sulung saya pun baru umur 6 tahun. Saya baru ada 3 orang anak, isteri baru seorang. Jadi nak cakap tajuk ni, kalaulah dengan pengalaman yang banyak, lagi sedap. Betul. Jadi apa yang saya cakap ni adalah semata-mata dalam lingkungan pengalaman 8 tahun tu saja. Maknanya boleh jadi ada salah silap dia, no? Okay. Kata orang tua, buah cempedak di luar pagar. Okay. Ambil galah, tolong jolokkan. Betul. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okay. Bila tanya berkaitan dengan gadget, rata-rata ulama akan jawab perkara yang sama. Apa dia? Gadget ni dia macam pisau. Oh. Gadget ni dia macam pisau. Okay. Kalau kita guna dengan betul, seronok, boleh potong sayur. Kalau potong sayur saja tak apa, boleh potong buah. Kalau potong sayur dengan buah saja tak apa, boleh potong daging, boleh potong steak, boleh potong apa lagi? Fish and chip, masya-Allah sedapnya. Lagi boleh dapat pula makanan. Okay. Boleh potong bukan itu saja. Betul? Boleh apa orang panggil apa? Carve. Buat craft. Kat atas buah boleh potong buat untuk ukiran. Nanti majlis kahwin dia potong cantik. Guna pisau yang sama. Betul tak? Betul. Maknanya kalau mahir menggunakannya, boleh sampai kepada tahap pertandingan. Siap ukir ais, ukir buah pakai pisau. Betul? Betul. Tapi pisau yang sama juga kalau disalahgunakan, dia jadilah seperti kes-kes yang ada. Contohnya pembunuhan yang dilakukan ketika waktu kes Mona Lisa bunuh Betul. Bertikam. Lepas tu kes Hailani yang duk viral.
budak yang bunuh mak dia. Oh, yang bertubi-tubi tu. Oh, pakai apa? Dia pakai apa? Dia pakai pisau lah. Betul? Benda yang sama tadi tu. Benda yang sama. Pisau tapi, juga. punca Jadi yang berbeza. gadget pun sama juga. Ada orang yang mahir guna gadget, dia boleh gunakan gadget tu menjana pendapatannya. Betul. Ada orang yang mungkin amator. Dia guna gadget sekadar guna saja. Tak ada mudarat apa pun kat dia. Ada orang yang mungkin dia mahir tapi mahir ke arah kefasadan. Betul. Kerosakan. Jadi dia guna gadget tu, dia pergi buat macam ada kawan kita tu yang dia pergi buat video lucah budak-budak. Apa guna gadget lah betul kan? Betul. Lagi tu makna dia mahir. Kalau dia tak mahir, dia tak boleh buat. Betul. Dia mahir, tapi mahir dia ke arah kerosakan. Betul. Dan seorang lagi pula, dia ni kira orang kata pas suam-suam kuku lah. Hidup segan, mati tak mau. Dia guna gadget tapi ke arah salah. Okey. Dia pi bagi malu orang. Ni lah kita kata macam keyboard warrior lah. Yelah, keyboard warrior lah. Dan sebagainya. Jadi bila tanya, apa status dia? Bukan pada gadget itu. Betul. Sebaliknya kepada jiwa manusia ni, individu yang guna tu dia buat apa. Betul. Okey. So orang kata pendek kata depends on kita nak guna macam mana. Betul. Penghujungnya. Betul. Kan? Itu kalau pendek katalah. Setakat ni kata. saya tak jumpa pendek lagi. Oh. So macam mana nak bermasuk pendek dalam ayat tu. Jadi Okay. pendek katalah. Maknanya pendek kata ialah cermatnya kita menggunakan sesuatu alat. Betul. Maknanya sistem dia akan sama. Pisau sama, cukok sama, cawan sama, pinggan sama. Pinggan guna dia untuk makan. Betul. Tapi kalau dah marah kat suami kahwin banyak, dia lempak pinggan terbang. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. So, siapa yang baru masuk live kita, boleh share dulu kalau ada yang terlepas kan. Yang mana nak tag pasangan ke, sebab lepas ni kita ada cakap pasal family kan. Boleh tag pasangan, anak ke, apa ke. So, semua dapat ilmu yang kita nak bincangkan pada hari ni. Alright, okay Ustaz. Ya. Kita nak masuk kepada soalan seterusnya lah. Soalan seterusnya. Nanti kalau kita kupas pasal pisau, tak habis pula pisaunya. Okay, so macam sekarang ni kan, kita sebab dah lain. Kita punya pekerjaan pun makin macam terdedah dengan orang kata digital lah kan, kita guna gadget. Alam maya lah. Alam maya lah kan. Baik, Okey, baik. macam ada misal orang lah macam tak sempat buat kerja di rumah, dia akan, sebab kan sekarang ada laptop kan, ada phone. Work from home pun boleh. Work from home pun boleh. Okay. Kata kiranya diorang bawa balik kerja lah. Kalau bukan weekday pun, weekend pun kadang-kadang ada certain orang buat kerja di rumah. Masih. Okey. So, diorang terdesak menggunakan gadget di rumah lah kiranya. Tak dapat nak elak benda tu. Dan ada juga, dia sebab orang kata situasi yang sama yang berkaitan dengan gadget. Tapi orang kata, macam mana saya nak cakap? Dia tujuan yang berbeza tapi hal yang sama iaitu menggunakan gadget. Maknanya, point dia pakai gadget. Pakai gadget. Okay. Kiranya yang tadi tu kita buat pasal kerja. Okey, ni pasal orang yang edited ni. Yang edited ni misal kata yang guna gadget untuk main game, media sosial. Okey, kan? Sampaikan orang kata penggunaan gadget ni sendiri walaupun niat yang berbeza kan, dia macam membuatkan keluarga tu ada jurang. Betul. Ya, contohlah kalau macam kerja terpaksa fokus kerja sampai ni kan. Lah ni mak dengan anak kalau nak panggil pun anak duduk tingkat atas, Betul. telefon. WhatsApp. Dia tak panggil, mai turun makan. Kan? Tu lah. Jadi macam tu kan. So, macam kata dia jadi punca, keluarga tu dah tak erat lah kiranya. Macam dia kiranya sebab husband suruh masak, wife kata sat gila nak tengok ni sat. Okay. Contoh lah kan. Contoh. So macam benda tu menjurangkan. Jadi macam mana Ustaz, pendapat Ustaz pasal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Dia yang paling penting dalam tajuk ni ialah pegang perkataan ni. Kita buat dia. Betul. Kita buat dia. Betul. Jangan sampai dia pula menjaga kita. Dia pula yang kontrol kita. Sebab tu ada setengah orang tua-tua bila tanya dia, Pak Long, lah ni Pak Long macam mana? Dia kata, itulah, lah ni aku ada anak baru. Dia kata, awak pula. Pantang dia menangis kena angkat telefon.
menangis kena angkat. Hello. Assalamualaikum. Dia jadi ada anak baru. Pantang letak, tak menangis angkat pula. Tu orang tua-tua kampung. Ni cerita orang tua-tua kampung. Mana seolah-olah macam ada anak pula dah. Tambah pula. Ada 4 orang anak jadi 5. Bukan 5, bini satu lagi, suami satu lagi, dia tambah jadi 7 lah. Anak dia kata, lah, bertambah keluarga. Pasal apa? Pasal kita nampak, dia menangis saja, kita nak kena angkat. Kita tak boleh nak abang kata, no. Ada setengah orang yang kata, tak boleh, kita kena angkat abang dia. Kalau kita duduk dalam tandas, lagu mana? Betul. Sebab dia kata, orang mana nak tahu kita buat apa, mereka telefon. Sebab mereka tak tahu kita buat apa, itulah belum tentu kita boleh berhak angkat. Betul. Itu. Jadi, kunci dia yang pertama untuk soalan kedua ni, kita buat dia. Betul. Sebab tu, ada setengah orang dia cuba untuk tak gunakan gadget. Sebab dia nak abang kata mampu pergi kat hang. Betul. Aku yang buat hang, aku yang nak pegang hang, hang tak boleh kata apa kat aku. Tapi macam tu macam tak kena juga sebab dunia kali ni kita kena connecting us tu kena ada kan. So apa yang kita kena buat sekarang ni? Tarbiyah. Betul. Okey. So min tarbiyatin nabawiyah, daripada tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, daripada tarbiyah Nabi ialah pertama sekali pandai jaga hati. Hak ni kurang dalam keluarga. Betul lah ni zaman gadget. Betul. Kita boleh tanya kat mak kita pakai WhatsApp saja. Betul. Tak salah Tapi hang tak mau jaga hati mak hang ke? Betul. Benda ni lah yang kurang dalam masyarakat hari ni. Sebab benda ni berkait dengan common sense. Betul. So hari ni orang kata common sense is not common anymore. Common sense dah tak common dah sekarang ni. Seorang anak menghormati mak bapa, itu common sense. Tapi benda tu tak wujud. Seorang mak bapa menyayangi anak-anak dan mendahulukan anak-anaknya. Itu common sense. Tapi benda tu tak berlaku hari ini. Jadi, bila tak berlaku benda lagu tu, ditambah pula dengan kita terlupa siapa yang buat gadget. Kita kan yang buat mereka atau gadget tu jadi sendiri yang kita kena memperhambakan diri kita dengan dia. Jadi, di sini mesti tarbiyah. Betul. Tarbiyah, nama pun tarbiyah. Tarbiyah ni kata akar dia main daripada perkataan apa? Tahu tak? Arab. Oh, bahasa Arab, okey. Okey, saya tahu bahasa Arab. Betul itu jawapannya betul. Kalau saya lecturer, saya tanya tarbiyah kata akar dia apa, tulis bahasa Arab, saya bagi 1 markah juga. Saya bagi juga markah. Maknanya tahu dia bahasa Arab. Bahasa Arab dia daripada perkataan tarbiyah ni dia ada dia punya kata terbitan dia. Tapi kita tak usah ambil kata terbitan dia. Yang penting kata akar dia adalah perkataan Rabb. Kan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So daripada Rabb itu keluarnya tarbiyah. Nampak ada kalimah ra dengan ba dalam tu. Tarbiyah dalam tu ada perkataan Rabb. Itu kata akar dia. Dia punya root word dia. So bila saya sebut kata sekarang ni, bila jadi macam ni dalam keluarga, dia tak boleh tahu. Dia tak boleh kata, oleh itu kerajaan kena banyakkan kempen lah untuk kita eratkan keluarga. Tak. Dia tak akan jadi macam tu. Dia mesti kena tarbiyah. So what do you mean by tarbiyah? Apa yang kita nak dari tarbiyah? Maksud yang kita mau di sini ialah ayah kena pegang peranan ayah. Betul. Ibu kena pegang peranan ibu. Checklist dulu. Dah buat ke belum? Okey. Saya kan abang saya kahwin 8 tahun. Betul? Betul. So bila saya kahwin 8 tahun, saya melalui fasa 6 tahun kritikal yang pertama dan saya dah lepas. Sekarang orang panggil second phase pula. Second 6 years yang kedua pula. So dia ada dia punya asam garam, ombak, ribut, badai dia ada. So point dia nak abang kata mesti saling memperingati berkaitan dengan tanggungjawab. So kita kena checklist dulu. Sebab tu orang sebut ialah sebelum dapat hak, tunaikan tanggungjawab dulu. Tanggungjawab tak buat, macam mana nak dapat hak? Saya hak saya sebagai seorang suami. Kenapa dia tak tunai? Tanggungjawab suami buat tak? Kalau tanggungjawab suami tak buat, macam mana boleh sembang tajuk hak? Buat tanggungjawab dulu. Sebab tu kalau hari tu ada sekali, sebab kan kita punya rancangan ni keluar kot
alam maya lah kan. Media sosial lah. Media sosial. Asalnya sosial tapi sebab terlalu orang kata apa hari ni orang gila sangat dia dah tak jadi sosial, dia jadi sosial. Dia tak jadi sosial. Okey. Dia patutnya media sosial kan. Kita dah jadi sosial perkara tu dalam keluarga kita. Jadi poin yang saya nak bagi tahu sebab kita kan dalam media sosial, saya ada post dalam saya punya IG sebelum ni berkaitan dengan Gadget. tanggungjawab. Tanggungjawab. Okey. Berkaitan dengan tanggungjawab. So suami mesti bertanggungjawab. Okey, contoh paling mudah. Paling mudah. Kita ada 2 anak. Betul. Kita nak lagi seorang anak. So kita kena bertanggungjawab lah. Betul. Kita yang nak anak tu dia isteri kita bukan Siti Mariam lah. Tiba-tiba ada anak dalam perut. Anak tu mai hasil daripada persetujuan kita dengan isteri kita. Itu dalam Islam lah. Dia kena sepakat lah. Dia bukan boleh duk jadi suami tiba-tiba I nak. Isteri kita tak mau lagi, tak bersedia lagi, tak mau lagi. Dia kata tak nak dia anak. Tak ada anak. Saat lagi anak tu jadi problem. Isteri tak bersedia. Dia kena macam bersetuju. Dia kena tanya, bolehkah sedia ke? Okey. Anak tu hasil daripada persetujuan kita untuk dapat. Habis anak tu kenapa kita tak mau tanggungjawab? Betul. Tanggungjawab tu kena ada. Okey, sekarang ni kita yang kata jom kita naik motor pun cukup dah. Okey, you yang putus dengan wife you kata nak naik motor cukup. Mesti tanggungjawab. Betul. Maknanya kena plan. Kalau balik lambat nanti hujan macam mana? Mesti tanggungjawab. Benda tu mesti tanggungjawab. Yang ni yang kita nak pesan pada semua orang supaya bila orang semang tajuk gadget bawa ke rumah, topik paling penting mesti tanggungjawab. Awak yang nak bawa kerja balik ke rumah. Tanggungjawab dulu dengan keluarga. Bahagi masa elok-elok. Betul. You yang bawa benda tu. Okey, you yang nak duduk media sosial. Instagram siapa yang suruh buat? Tak ada siapa lah, sendirilah yang buat. Mana ada Perdana Menteri? Saya mengarahkan semua rakyat Malaysia mesti ada Instagram. Kalau lagu tu tak apa sebab bukan kemahuan kita. Betul. Tapi Instagram kemahuan kita. Betul. Jadi kita sendiri yang nak buat dia. So you yang nak benda tu. Dalam masa yang sama, you tahu you ada anak, you tahu you ada suami. Bertanggungjawab. Ya. Mesti bertanggungjawab. Betul. So plan. Bila masa kita, dia bukan boleh pukul rata. Sama juga macam main game. Game ni untuk orang yang dia beza nah. Kalau kita tanya, hang gamers ke? Oi, aku gamers kot. Apa game yang hang main? Candy Crush. Tolong sikit. Hang tak masuk dalam liga tu. Okey. Boleh faham tak? Gamers ni bukan hak gila Candy Crush. Sebelum tu boleh tak saya bagikan perangkaan statistik satu laman game. Satu laman analisis yang menganalisis pengguna game di dalam dunia berdasarkan kepada orang yang download lah. Jangan terkejut. Tahun 2019 tahun lepas. Gender yang paling banyak main game adalah orang perempuan. Serius ah? 63%. Ingat kan lelaki. Lelaki itulah orang kata orang perempuan ni suka agak-agak. Kena tengok dulu dia punya statistik dia. So statistik sebab macam ni. Bukan maknanya orang perempuan gamers kita kata. Dia satu orang yang cepat terhibur. Jadi betul. Kalau dia suka Candy Crush tu duduk kat tangan lah. Dia saja-saja dia jadi lagu tu. Dia jadi macam mana? Tak tahu dia jadi dia bukan main untuk nak bagi menang. Dia main saat lagi dia nanti menipu nyawa, dia bagi percepat masa, bagi dapat nyawa banyak. Dia kalau orang yang game betul, dia susun strategi. Beza. Betul. Macam kalau saya contohlah, saya orang yang dulu heavy main game. Tapi macam tadi kata, tanggungjawab. Hang nak jadi ustaz dah. Hang nak jadi ustaz kan. Hang kena ada tanggungjawab. Jadi ada benda yang hang kena kurangkan sikit. Tapi masih ada benda yang tak boleh. Jadi setakat game-game dalam handphone ni ada benda yang saya masih main lah. Ada benda yang saya main. Antara game yang saya suka main nama dia Achro lah. Dia game panah-panah ya. Untuk orang macam saya akan kira berapa second sebelum orang jahat tu tembak. So maknanya saya akan tahu satu position saya berapa lama saya boleh duduk sebelum orang tu tembak saya dekat situ. Faham? Maknanya saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5 saya akan move. Saya akan kira 1. Sebenarnya kita susun strategi. Okey, lepas ni kawan ni main. Pak Long ni dia akan main. Dia punya peluru dia akan tembak pusing. Tang mana yang kita boleh duduk, orang kata apa?
ruang kosong yang ada. Kita main macam tu. Betul. Orang perempuan tak. Aish. Dia main untuk dia main. Dia main, dia suka. Okey. Faham? Bukan kita memperendahkan orang perempuan. Tidak, jangan salah faham. Sebab apa seronok sangat kalau nak kata orang perempuan tera main game sangat pun kan. Tak ada seronok tak mana. Tak, cuma kita nak bagi tahu macam ni. Kita nak bagi tahu kata, kenapa bilangan orang perempuan tu tinggi? Sebab orang perempuan mudah terhibur. Dia ada benda yang dia suka, dia akan dia rasa terhibur. Dia suka duduk lagu tu. Okey. So, bila kita cerita macam tu, patah balik kepada kita punya jawapan, apa dia? Jadi, bila awak yang nak main game, awak yang nak duduk dalam dunia tu, awak ada keluarga. So, bertanggungjawab. Betul. Selesaikan tanggungjawab dulu. Bagi make sure anak dulu makan, minum. Selesaikan anak punya. Salahkah kita duduk dekat rumah kita, kita tengok anak kita makan, bagi dia selesai. Dia kata tak buat apa. Tak buat apa. Kita duduk tengok anak. Kita belajar habit dia. Tengok dia makan, tanya dia cukup ke tak. Tak boleh kalau lagu tu. Perlukah kita kena duduk dengan gadget? Ni hampa makan kita duduk dengan gadget. Perlukah kita macam tu? Selesaikan tanggungjawab kita dulu. Betul. Selesaikan dulu, lepas tu baru main. Betul. Dan yang paling best sekali, rumah kita adalah istana kita. Ya. Semua tempat ada undang-undang. Betul. Jadi, buatkan undang-undang dalam keluarga. Saya walaupun tak kuat kuasa dalam rumah, untuk diri sendiri saya buat. Balik, handphone akan letak atas almari. Apa nak jadi, set lagi. Alright, faham. Kalau orang nak marah, apa siapa nak marah pula? Kalau zaman dulu tak ada telefon, tak ada apa pun nak jadi. Siapa nak kena marah aku pula? Bukan aku 24 jam duduk kat telefon. Kita kena buat lagu tu. Supaya apa? Baru engam. Betul. Tara tu pun kakak tak sempat nak duduk, nak bercerita dengan anak-anak. Anak-anak tiap-tiap malam nak cerita. Baru cerita takat Nabi Nuh. Ya, betul. Adam, Idris, Nuh baru 3. Ada lagi berapa? 22 Nabi lagi tak ada cerita. Tu Tara letak telefon tak tengok. Kalau hak duk tengok, mampu langsung tak boleh nak cerita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa pendek kata? Pendek kata bertanggungjawab. Pandai. Sempat tanya pendek tu? Sempat. Okey, so sebelum kita mula, kita teruskan lagi. Yang mana baru masuk kita punya live. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Keluarga Talk bersama dengan saya dan juga saya Azira. Pengacara baru. Ya, dalam Keluarga baru. Talk. Okey. So, boleh dapatkan dia dalam sebelum-sebelum ni ada juga orang lain bercakap tentang hal ehwal keluarga. Ya. Dan hari ini tajuk kita ialah Tolak tepi gadget, family first. Yes. Okey, so siapa yang baru masuk, boleh share dulu kita punya live. Iaitu kalau macam terlepas ke apa yang kita cakap tadi yang pasal bertanggungjawab, tiba-tiba masuk bertanggungjawab. Apa tu bertanggungjawab kan? Betul. So boleh share pendek dulu. Siapa dia pula pendek kan? Siapa pula pendek? Okey, so boleh orang kata apa? Share dulu. So lepas ni share, tunggu, tengok sambung kan. Nanti repeat balik. Okey. Lani dah canggih. Lani dah canggih. Kira macam live boleh tengok balik. Untuk mereka yang menonton semasa, jangan lupa tuliskan nota-nota di komen supaya kawan-kawan boleh baca. Betul. Ilmu yang bermanfaat kita kongsi dapat pahala. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, tadi kita bertanggungjawab tu untuk ibu bapa. Okey, so macam tadi ibu bapa sendiri yang main game yang bawa balik kerja apa semua sampaikan mengabaikan anak-anak dan menjadi punca kepada anak-anak pun tiru. Dah mak ayah pegang phone. Monkey see, monkey do. Yes. Okey, so mak ayah pegang phone, anak-anak pun terpesonglah untuk pegang phone. Betul. Jadi sebabkan dia orang pegang phone tu, kiranya dalam rumah tu dah tak ada communication. Komunikasi. Tersyashul. Okey, so saya nak tanyalah macam pendapat ustaz sendiri kan. Kan kalau macam sekarang ni pun kalau bukan mak ayah pegang phone pun kadang-kadang orang bagi kat anak sebab nak untuk diam. Betul? Ke ustaz suruh saya diam. Okey, nak suruh anak diam kan. Macam kalau pergi kedai makan ke apa ke anak duk mangit bagi phone. So macam kadang nampak benda tu macam takut dia orang addict sangat kan. Jadi ada tak pendapat ustaz cara untuk kita alihkan pandangan anak dari gadget tu, macam kita buat aktiviti lain ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Kalau tadi soalan yang kedua kita jawab tanggungjawab. Ya.
dalil dia jangan lupa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kamu. Sebab itu kena tanggungjawab. Okay, clear So sekarang kita pindah ke meja makan. Okay, kita keluar, kita bagi gambaran Kita keluar nak pergi makan. Kita nak dine. Kita nak duduk, kita nak makan. And then kita ada anak-anak kita 3 orang. Saya ambil anak saya lah 3 orang. 6 tahun, 4 tahun, setahun setengah anak saya. Okey, kita nak makan. So sekarang apa benda kita kena buat? Biasanya akan jadi habit. Masuk dia kedai makan, mak nak buka menu, dia akan buka telefon, dia akan pusing letak kat anak. So anak-anak tengok handphone. Dia jadi habit. Supaya senang dia nak pilih menu dan sebagainya. Soalan. Susah sangatkah kalau kita memilih menu bersama dengan keriuhan anak-anak kita? Sebab itu nama keluarga. Keluarga ni dia tak syarat semua anak duduk diam. Astaghfirullah. Masya Allah baiknya anak hang ustaz. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, abang. Mana anak-anak tu duduk kat tikar sejadah. La ilaha illallah. Hebat sangat anak kalau lagu tu. Betul. Dia keluarga. Sebab itu maafkan saya bagi gambaran dulu boleh? Boleh. Apa hukum meninggikan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ada rosak tak bunyi? Tak rosak lah no. Okey. Apa dia? Apa hukum kita tinggi suara dekat Rasulullah? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Nak saya jawab tak? No. Okey, ayat dia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharulah. Jangan kamu tinggikan suara kamu dekat Rasulullah dan jangan keraskan suara kamu dengan Rasulullah. Mana dengan Rasulullah tak boleh cakap Rasulullah. Dia tak cakap lagu tu. Berdosa. Berdosa, Allah marah. Tinggi suara tak boleh. Rasulullah. Salah. Betul. Berdosa. Sebab itu para sahabat tak cakap lagu tu. Sebab itu ketika berlaku pemerintah dengan Imam Malik di Masjidin Nabawi, Imam Malik Rasulullah dah wafat lah maknanya kalau zaman Imam Malik. So Imam Malik, Imam Madinah, Imam Darul Hijrah Madinah dengan seorang pemimpin ketika itu dia bergaduh dalam Masjid Nabawi, pemimpin meninggikan suara, Imam Malik tegur. Imam Malik kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Walaupun Nabi dah wafat, tapi sebab Nabi hidup. Betul. Nabi hidup. Orang yang wafat berjuang jalan Allah ni dia hidup. Betul. So jangan angkat tinggi suara. Kalaulah dalam hal keadaan macam tu tak boleh tinggi suara, maknanya Nabi hidup boleh tinggi suara tak? Lagi dah tak boleh. Tapi. Apa dia? Jom kita baca satu hadis sahih Imam Bukhari. Apa dia? Sayyidina Umar kata, kami di Mekah. Okey, ingat tau. Sayyidina Umar, Nabi apa semua dekat Mekah. Depa hijrah pergi Madinah. Boleh faham? Boleh. Depa bukan penduduk original Madinah. Faham? Understand? Okey, tengok. Masa kami di Mekah, kami menundukkan orang perempuan kami. Maknanya orang Mekah lelaki cengeng. Dia lagu tu. Dia jenis garang. Duduk. Bini pun duduk. Duduk sini, jangan nak bangun. I nak pergi sana. Isteri akan duduk dekat situ. Taat. Itu cara orang Mekah. Tetapi kata Sayyidina Umar, ketika kami berhijrah ke Madinah, perempuan-perempuan kami berkawan dengan wanita-wanita Ansar. Sebab apa? Orang Madinah, perempuan mereka menundukkan lelaki mereka. Maknanya bini mereka cengeng. Bini dia boleh kata, abang, tak mau lagu ni. Kita buat cara lain. Okeylah, buatlah ikut yang mana. Orang Madinah lagu tu. Jadi bila orang perempuan Mekah berkawan dengan orang perempuan Madinah, isteri-isteri sahabat Nabi inilah yang hebat-hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar apa semua ni. Termasuklah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka berkawan, tengok suatu hari Sayyidina Umar kata ke isteri dia. Ni hadis sahih ni. Isteri kata ke isteri dia bagi satu pendapat. So, Sayyidina Umar kata, "Jom kita buat lagu ni." Bini dia kata, "Tak maulah bang, kita buat cara lain." Sayyidina Umar kata, "Hang lawan cakap aku." Kata isteri Sayyidina Umar kata, "Ish, heranlah dengan kamu wahai Sayyidina Abu Bakar." Pasal apa? Sebab aku berlawan pendapat dengan kamu, kamu marah aku. Sedangkan Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah pun lawan cakap Rasulullah. Isteri Rasulullah lawan cakap Rasulullah? Isteri Rasulullah meninggikan suara dengan Rasulullah? Kata isteri Sayyidina Umar, iya. Rasulullah kata, benar, iya. Pergi jumpa siapa? Salah seorang daripada isteri Rasulullah. Siapa dia?
anak dia. Sayyidatuna Hafsah. Sayyidina Umar sangat menghormati Rasulullah. Anak dia jadi isteri Rasulullah. Dia pergi jumpa anak dia. Dia tanya, "Hai Hafsah, kamu biasakah bercanggah pendapat dengan Rasulullah dan tinggi suara dengan Rasulullah?" Sayyidina Hafsah, "Biasa." Jawab Sayyidina Umar, "Kamu tak takutkah dengan murka Allah sebab kamu tinggi?" Ingat dah tadi, tak boleh tinggi suara kat Rasulullah. Apa jawapan isteri-isteri Nabi? "Wahai ayahku, janganlah masuk campur hal rumah tangga orang." Apa maksudnya? Maksudnya, Rasulullah sebagai urusan rasmi, sebagai seorang Rasul, kita tak boleh tinggi suara dengan dia. Tapi bila dalam keluarga, dia ada undang-undang lain. Isteri, macam saya lah. Saya kira, kakak minta pendapat saya. Kira saya cakap, kakak semua, "Ya Ustaz, baik, ya Ustaz, baik." Tapi bila saya balik rumah, bila saya cakap, belum tentu isteri saya setuju dengan saya. Betul. Sebab apa? Sebab saya di rumah sebagai seorang suami. Okey, faham. Kategori dia lain. Jadi dia ada yang meninggikan suara kat kita, kadang-kadang isteri kita. Sama macam isteri Rasulullah. Tinggi suara dengan Rasulullah ni berdosa tak? Berdosa. Habis tu isteri lagu mana? Patutnya Rasulullah yang kata kat isteri Rasulullah, jangan tinggi suara dengan aku. Kamu berdosa. Tak, Nabi tak kata. Maknanya isteri boleh tak macam emosional dengan suami? Boleh, tak salah. Sebab dia dalam rumah tangga dia ada undang-undang dia. Jadi dalam rumah tangga dia lain daripada luar. Maknanya macam ni. Apa poin yang saya nak bagi tahu kata? Even Rasulullah yang mana undang-undang peribadi Nabi itu ada pada Allah, bila duduk dalam keluarga pun dia berubah. Betul. Maknanya isteri pun boleh kata, tak mau kawan dengan abang, hang tak mau kawan dengan Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah tu suami dia. Dia nak merajuk. Jadi dia bukan berdosa. Betul. Boleh faham tak? So sama macam kita. Bila kita duduk dalam keluarga, undang-undang keluarga dia mestilah kena ada anak yang menangis, riuh, mesti kena ada mak. Dia mesti kena ada lagu tu. Barulah keluarga. Dia bukannya sekolah. Dia bukannya semua anak-anak duduk meja makan lagu tu. Baca doa. Pegang sedu. Tu bukan, tu tentera. Betul. Keluarga dia mesti kena ada asam garam. Dia mesti kena ada tumpah-tumpah. Dia mesti kena ada sat lagi cawan jatuh. Betul. Dia mesti ada sudu jatuh. Baru itu keluarga. Betul. Baru keluarga. Jadi hari ni value ni hilang. Kenapa? Kerana semua orang portray dalam Instagram, Facebook, keluarga bahagia, semua baju sama, semua makan lagu tu sama, semua suap sama. Itu bukan. Itu lakonan. Betul. Kita kena kembali kepada peribadi merdeka. Apa dia? Jadi diri kita. Kita manusia. Kita ada, isteri kita ada karakter dia. Kita ada karakter kita. Anak-anak kita ada karakter yang berbeza. Anak saya yang pertama dengan yang kedua, tarikh lahir sama tahu. Tahun saja berbeza. Macam pelakon baru ni kan, ada seorang kan, anak dia 99 2017, lepas tu 99 2020. Saya 18/1 18/1 2014 2016. Walaupun tarikh lahir sama, perangai totally berbeza. Jadi itulah keluarga. Jadi kita nak semua orang faham dan jangan malu dengan keluarga dia hari ni. Maksudnya kita, pasal apa dia nak suruh anak dia diam? Pasal apa tu anak hang? Habang aja kat dia. Abang jangan bising tau, pelan-pelan sikit. Cukup. Sekali dia bising balik. Habang lagi, abang jangan bising. Nanti orang tengok malu. Kerana itu keluarga kita. Betul. Kita kena sayang keluarga kita. Dalam Instagram semua tu bukan. Betul. Itu bukan. Wallahu a'lam. Jadi patah balik. Salah nak bagi? Tak salah. Betul. Sebab bila kita dah order makan, sambil-sambil nak tunggu. Sebab anak ni dia ada tempoh masa tau kakak. Ya, betul. Konsentrate budak, dia ada masa dia. Dia sekejap. Jadi bila dia dah tak konsentrate, bagi sekejap gadget. Lepas tu tarik balik. Dia kena mesti macam tu. Betul. Barulah keluarga. Poin yang paling penting, jangan malu dengan keluarga kita punya keadaan. Sebab dia keluarga kita. Betul. Wallahualam. Wallahualam. Okey. Jadi siapa yang baru masuk kita punya live, selamat datang. Boleh drop dekat komen apa-apa. Kan Ustaz, betul. Boleh share kalau nak buat sharing apa-apa pasal keluarga, pasal gadget, macam mana apa orang kata gadget dekat rumah, adakah dia orang ada rules sendiri dekat rumah tentang gadget. Boleh kan? tuliskan kat komen, jangan tulis, lupa. Boleh berkongsi. Boleh berkongsi, betul. Dan boleh tag pasangan supaya berubah sikit. Orang kata macam tadi kan, bertanggungjawab. Kita ulang lagi kita punya bertanggungjawab. Saya ni bukanlah Harry Potter, sekali buat lagu tu orang boleh berubah. Taklah. Tapi macam boleh tag, boleh orang kata apa? Sama-sama belajar. Okay. Memandu ke arah kebaikan. Kakak, betul. Saya 8 tahun kahwin pun. Kalau orang tanyalah berapa
how you grade yourself lah. Saya dengan wife saya still 2 atau 1. Oh. Tak pergi 10 lagi. Tak boleh. Yelah, banyak betul lagi. Kena betul. Betul. Okey, macam tadi kita dah cakap pasal pasangan, kita dah cakap pasal anak-anak untuk gadget kan. Jadi macam kita back to pasangan lah, ataupun untuk anak-anak sekalipun kan. Ada tak macam sekarang ni mungkinlah kalau ada macam pengikat, orang kata doa pengikat antara husband wife ke anak-anak. Macam sekarang ni tengok gadget kalau kita ada macam boleh baik. Tak pun kalau bukan sebabkan gadget pun macam nak berdekatkan hati. Macam sekarang ni kan macam-macam kes ada kat luar sana. Kes apa tu? Bukan kes gadget ataupun berpunca dari gadget boleh pecahnya rumah tangga tu. Tangga. Okey, so naklah doa pengikat kalau ada lah Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa yang paling jitu. Sekali, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang paling ngam lah. Doa paling ngam semua orang hafal. Tapi orang tak menghayatinya. Jadi saya nak bermula daripada hari ini hayati doa ni. Jangan jemu baca doa sama selalu. Kita selalu tadi dah baca dah. Zuhur tadi baca dah. Jangan jemu. Faham? The moment kita jemu, the moment itu Allah tak terima doa kita. Okey, itu hadis Nabi atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ada tak benda-benda lain lagi? Benda-benda lain dalam keluarga macam ni. Benda ni saya realise bila saya masuk perkahwinan 7 tahun, 8 tahun. Benda ni saya mula realise. Bukan kata dulu saya tak buat. Dulu kalau kita sebut dia tak sepenuh hati. Dia rasa macam dah buat dah. Okeylah kan? Macam tu. Apa dia? Setiap kita ada pengalaman bercinta. Tak kisah dah sehari ke 2 hari, yang penting bercinta. Maknanya ada setengah orang dia macam ni. Ada setengah orang dia sensitif perkataan ni. Bagi dia no. Bercinta mesti selepas kahwin. Bagi guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, macam mana nak bercinta selepas kahwin? Sebab ketika memilih pasangan tu mesti kena berputik rasa cinta baru kita boleh pilih. Ya. Buat onar, apa istilah dia? Mencemarkan percintaan itu bab lain. Itu satu bab yang you kena jagalah. You nak zuriat yang baik apa semua. You kena jagalah. Sebab Nabi pun biasa menyebut nama Siti Hafsah. Ketika mana suami Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha wa ardaha, suaminya wafat. Jadi anak Sayyidina Umar tadilah. Sayyidina Umar dia tak mau anak dia macam tu sebab ingat kata para ulama, kata para sahabat, kami kalau isteri kami meninggal dunia hari ini, kami akan make sure dalam masa terdekat kami akan kahwin sebab kami tak mau mati dalam keadaan kami bujang. Beza darjat orang yang meninggal dalam keadaan kahwin dengan tak. Tu sahabat Sahabat apa? Masuk neraka sahabat. Hai wa'iyyazubillah. Sahabat tu ahli syurga. Betul. Tapi perangai ahli syurga walaupun daripada ahli syurga depa tetap nak make sure mereka mati dalam keadaan mati yang berdarajat tinggi. Apa salah satunya? Mereka nak meninggal dalam keadaan berkahwin. Itu kita nak nasihat sebab tu tajuk keluarga talk. Sebab tu kita nak pesan benda ni. Sebab hari ni orang anggap macam apa ni sangat pun tanah duk merah apa lagi lah apa nak kahwin. Dah. Dia kedudukan itu berbeza di sisi Allah. Balik kepada perbincangan kita. Apa dia? Ketika mana Siti Hafsah tak ada suami, Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sudi tak kahwin dengan anak aku? Sayyidina Abu Bakar dengar dia tunduk dia. Sayyidina Umar kata tak setujulah tu, tak suka. Pergi jumpa dengan yang handsome pula. Siapa dia? Sayyidina Uthman. Tinggi lampai dia, handsome dia, lawa dia. Sebab dia kan biasa kahwin dengan anak Rasulullah 2 kali. Bukan calang-calang. Dia kena orang yang ada grade dia baru boleh kahwin dengan anak Rasulullah. Sudi tak kahwin dengan anak aku? Tunduk Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar mula rasa tak sedap hati. Apa kurang anak saya? Itu bahasa kita lah kan. Apa kurang anak saya sampai 2 orang sahabat Nabi yang muktabar tak kahwin dengan anak saya? Contoh lagu tu lah. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah mengadu.
Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa tak ada orang nak kahwin dengan anak saya? Apa kurang anak saya? Nabi jawab, Nabi kata, sesungguhnya Uthman akan dapat perempuan yang lebih baik daripada anak kamu. Habis anak kamu akan dapat yang lebih baik daripada Abu Bakar dengan Sayyidina Uthman. Legalah hati dia bila Nabi janji lagu tu. Tak apalah Sayyidina Uthman nak dapat lebih baik daripada anak aku pun tak apa. Janji anak aku dapat lebih baik daripada semua orang. Tengok siapa dia? Rasulullah hantar rombongan pergi masuk Madinah. Okey, soalan dia ialah, kenapa Sayyidina Abu Bakar tunduk? Kenapa Sayyidina Uthman tunduk? Sebab Nabi dah hint dah kat kawan-kawannya, Hafsah pun jangan kacau anak aku punya. Oh, okey. Seolah-olah bahasa kita lagu tu. So maknanya Rasulullah syok dah. Syok. So dia mesti kena ada syok dulu baru boleh kahwin. Macam mana nak kahwin tidak ada rasa cinta? Sebab tu saya nak orang jangan sensitif tajuk ni. Tajuk ni dia subjektif. Untuk hang yang jenis perangai gatai jenis tak boleh tengok perempuan, hang okey, hang jangan duk bercinta. Hang sakit duk pergi perosak anak darah orang. Kalau jenis hampa yang jenis kita ada adab, ada orang kata apa, adat resam dia elok-elok, jangan hang mesti kena putik rasa cinta tu dulu. Okey. Jadi saya nak kata apa? Pengalaman cinta kita semua kita ada. Betul. Cuba kita flashback balik. Lah ni kita buat balik dah yang kita bercinta dulu. Okay. Sebab masa kita bercinta dulu, kita buat. Tapi dulu mungkin hukum dia tak jadi wajib lah, no? Yalah, bercinta. Jadi lah ni bila kita buat, dia isteri kita. Dia suami kita. Wajib tu ada. Okay. Jadi bila kita buat, tambah pula untuk mengeratkan hubungan, dia jadi berwajib-wajib. Okay. Jadi awak lah ni dah kurang dah beli bunga, beli pilah sekuntum 2, tak salah. Allah, habis duit sikit untuk isteri apa salahnya? Habis duit sikit untuk suami apa salahnya? Ke arah benda yang kita dapat pahala. Lah ni kita macam berkira benda tu. Dan biasanya orang perempuan dia taklah, orang perempuan ni dia suka orang ada starter pack. Orang perempuan ni dia suka orang starter. Kalau suami aku mula, baru aku nak mula. Orang perempuan je lagu tu, tak apalah nak buat lagu mana. Orang perempuan. Jadi hak suami ni dia kena. Sebab apa? Nabi, tahukah kakak, Nabi akan minum di tempat yang mana Siti Aisyah minum? Ya. 1. 2, Nabi biasa makan kurma. Nabi suap kurma daripada mulut Nabi ke mulut Siti Aisyah. Okay. Nabi biasa, orang kata apa, berlumba lari dengan Siti Aisyah. Kita lah ni takkan sampai tak ada time langsung nak main aciligan dengan isteri kita. Betul. Dia bukan kira siapa menang siapa kalah, betul tak? Betul. Macam lah ni dah moden, macam saya ada kalah juga. Sebab kita ada nerf gun. Ya. Ada kalah kita main perang. Dengan isteri kita main tembak-tembak apa semua. So benda ni dia, sebab itu dalam perkahwinan dia ada perkataan mawaddah. Biasanya ayat Quran wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Okey, mawaddah sekali lagi. Root word dia apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya jawab siap. Saya bagi markah siap. Okey, 1 markah. Tu bocok soalan bocok. Alright. Dia mawaddah bahasa Arab. Okey. Apa kata root word dia? Maddu. Madiyah. Madiyah ni apa? Material. Habis Allah kata, aku jadikan kamu suami isteri untuk suka-suka duduk supaya ada wujud material. Apa maksud mawadah di sini? Jom kita buka Quran. Quran terjemah apa? Mawadah ini ada rasa kasih sayang. Ya. Oh, kasih sayang material? Tidak. Kasih sayang yang perlu wujud material di situ baru wujud kasih sayang tu. Okay. Maknanya kena beli hadiah, kena pegang tangan, kena usap kepala, kena urut belakang, kena belanja makan. Dia benda material yang baru boleh wujud kasih sayang. Dia bukan boleh I love you semata. Itu kita nak bagi semua orang faham, maklum. Dia bukan kita boleh wujud apa I love you semata. Jadi apa pendek kata untuk tajuk kali ni, untuk soalan ketiga ni? Okey, bila kita main tajuk apa doa atau dia punya hak nak sprinkle bagi kasih sayang tu apa dia? Zamzam ala kazam ke apa ke? Yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua ialah maddah tadi tu. Material kena buat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Okey. So siapa yang Boleh baru ke soalan datang? ketiga lagu tu kita jawab? Boleh. Boleh lah selesai? Boleh, Boleh. selesai. Alhamdulillah, insyaAllah. Kalau ada penambahan, dah boleh tanya Ustaz direct lah. Kiranya, kacau Ustaz dekat IG kan. Okay. So, siapa yang baru masuk, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kita alu-alukan. Tengok live ni sama-sama supaya kita dapat, orang kata apa, ilmu yang bermanfaat. Ya, okay. So, selain tu boleh juga komen macam bagi sharing sikit tentang penggunaan gadget ataupun nak sharing tentang kot ada apa orang kata inisiatif apa-apa yang diorang buat supaya macam orang kata ada masa untuk keluarga. Kongsikan petua-petua anda supaya petua-petua tu tak seorang dapat dua orang yang boleh amal. Betul. Sebab tak semestinya formula kami betul. Betul. Boleh jadi ada formula tontonan yang bersesuaian dengan orang-orang yang menonton kita hari ini. Betul. Sharing is caring. Ya. Okay, so Ustaz, mestilah orang ada nak tahu. Kita macam nak masuk ke personal sikit kepada Ustaz. Yuk. Alright. Macam Ustaz sendiri dekat rumah. Ustaz ada ke bagi... Bagi? Tak tajuk lagi. Apa? kita tak cakap lagi. Nampak orang belakang kamera pun excited dengan kita. Okay. Alright. Padahal tak dengar. Okay. Yalah dah tajuk gadget. Takkanlah pula Ustaz bagi dah anak Ustaz pergi travel seorang-seorang. Tak ada kena-mengena dengan tajuk gadget. Maknanya mesti dah tanya Ustaz, bagi tak gadget kat anak? Bagi. Mesti bagi. Alright. So Ustaz boleh tahu. Teruslah jawab. Ustaz dah tahu dah soalan saya. Pertama, macam kita sebut tadi. Hampa start pegang pisau umur berapa? Alamak. Saya tak Mestilah ingat masa kecil-kecil. Takkan tak biasa pegang pisau hak yang pisau potong mainan-mainan. Masak-masak daun-daun dulu. Takkan tak biasa masak. Kan? Maknanya biasa pegang tak? Biasa. Di awal umur. Betul tak? Betul. Sebab apa? Allah bisa, tegal biasa. Jadi kita mesti membiasakan generasi hari ini dengan generasi... Bukan, sorry. Ayat dia macam... membiasakan generasi hari ini dengan eranya. Okey. Tapi bukan bermakna memperhambakan dia. Betul. Maka cara dia mesti kena letak sistem. Baik. Sistem macam mana? Ya. Pertama, antara sistem dia, volume mesti kena kuat. Oh. Supaya apa hampa tengok aku tahu. Ya, betul. Dia tak boleh anak kita nak pakai, nak pakai yang tu. Tak boleh. Okey. Hampa nak main dalam rumah aku, hampa buka derah aku nak dengar. Okey. Sekali kita dengar bunyi pelik sikit, sekali dia bunyi. Apa ni? Tengok iklan tu ada kata. Kita pun bahasa kita kata tak guna puak-puak ni. Mainan budak-budak pun daripada bubuh benda ni. Betul. Kan kadang-kadang rancangan budak-budak dalam YouTube. Dia duk bubuh iklan nak pelik-pelik kat kita. Jadi sebab tu saya suruh dia buka bagi dengar. Kadang-kadang kita dengar lagu pun kita tahu dah. Ya kita tahu. Tengok apa ni kita tahu lagu. Kan? Duk main lagu tu. Jadi undang-undang kena ada. Ya, baik tu tadi kan, undang-undang mesti kena ada. Sebab apa? Ini salah satu benda yang saya suka highlight lah. Okey. Bapa tolong berkuasa dalam rumah. Okey. Jangan pula sampai anak boleh tutup pintu dalam rumah kita. Kunci pintu pula. Ni rumah aku. Ya. Hanya nak buat perangai. Aku boleh halau hang keluar. Tak menjadi kesalahan aku. Ya. Sebab ni rumah aku. Hari ni kita tak mau sekali bapa dengan mak tu jadi macam hamba pula dalam rumah sendiri. Dahlah akhir zaman benda tu akan terjadi. Ya. Kita tak mau macam tu. Mak bapa kena ni rumah kamu yang bayar sewa, kamu yang bayar beli dia, kamu yang bayar bil dia apa semua. Takkan anak kamu boleh besar kepala dengan kamu. Ini something wrong. Ya. Something wrong somewhere. Anak kita tak betul. Islam dia ada. Saya suka tengok siapa dia. Antara ni saya share je lah. Saya suka tengok Abang Ultimate. Okey. Ultimate. Abang Ultimate kan muka dia muka garang kan. Tapi kalau contohlah kan kat rumah dia mak dia duduk atas kursi. Dia kan duduk katalah dia duduk macam kau lah kata duduk kat sini. Mak dia main dia duduk sini. Dia secara automatik akan menyeluruh ke bawah. Dia akan menyeluruh ke bawah. Turun duduk bawah. Pasal apa? Mak aku duduk atas aku, takkan aku nak duduk sama dengan mak aku. Betul. Tu baru betul. Nampak tak? Abang Ultimate ni
Dia punya rap dia apa semua. Kira kita kata semua benda dunia dia rasa lah. Kita kata apa duta yang dia tak jadi. Betul. Program-program kerajaan semua dia ikut. Dia pergi luar negara, US lah apa semua. Tapi sebab kalau keluarga, hang mesti kena tahu. Mak hang duduk atas tangan, hang nak duduk atas. Hang lunyuk kaki dekat mak hang. Saya sampai hari ni, di rumah saya ada satu bilik. Saya khususkan untuk mak bapak saya. Okey. Sampai hari ni, saya tak pernah tidur melunjuk kaki kat bilik itu. Oh. Itu mak aku. Ya. Tu bilik mak bapak saya. Mak bapak mertua saya. Takkan kita nak tunjuk. Nampak tak? Faham. Poin dia saya nak beritahu kata apa? Bukan saya nak beritahu kita bagus. Sebab tu saya bagi abang ultimate dulu. Ya, Saya ceritakan betul. kata orang lain pun buat benda lagu tu. Sebab apa? Dalam keluarga, bapak dia mesti kena dia kena pegang, dia kena ada rules dia. Dia kena ada, dia ruler. Dia bukan ruler pembaris. Dia ni apa? Orang yang menjaga undang-undang dalam rumah tu. Apa syarat orang yang jaga undang-undang? Dia janganlah pecah break the rules first. So bapak janganlah maghrib pun duk ada kot luar nak menyembang. Bapak janganlah duk tengok TV juga masa waktu maghrib. Bapak dia tak boleh lah. Barulah anak nampak kata, jadi benda ni kena pegang. So saya bagi tahu tadi, nak bagi ke anak boleh tapi dengan undang-undang. Cara undang-undang kena habang. Ini abadi punya undang-undang. Hang nak tengok handphone boleh. Tapi lagu ni. Yang ni tak suka. Depa sampai hafal apa yang bapak dia suka dengan bapak dia tak suka. Kalau abang duk tengok, adik ke abang, ni abang abang tak suka. Oh, depa tukar. Kita cengih lagu tu. Tegas tadi tu tak apa. Dah anak kita boleh lompat atas perut kita tahu. Anak saya boleh lompat atas perut saya, boleh naik belakang saya, boleh naik kokong saya. Tak ada masalah. Tapi bila main tang situ, cengih. Tukar. Suara pun lain. Tukar. Tengok apa ni? Pasal apa duk main lagi? Bukan tadi dah main dah kan sejam? 5 minit je. Ni dah lebih 5 minit. Tutup. Dah main lagi. Tutup. Abati. Ni satu lagi petua. Ni Nabi ajak kita. Tegah, didik. Apa dia? Pasal apa nak main? Off. Saya ambil telefon. Off. Nak main lagi. Kita pergi duduk dekat dia. Sapu pala dia. Abati tak bagi main ke? Nada lain pula. Sebab tadi tak mau bagi. Hak ni nak cakap lain. Dia jangan dah orang bagi main juga. Sampai bila dia tak kena apa ni, apa cerita lu ni tak mau macam tu. Tapi kat dia. Tutup. Nak main lagi, mau nak main. Abati tak bagi main ke? Semalam main tak? Main. Esok nak main lagi tak? Main. Abati marah ke? Tak. Tu. Bagi didik minda dia, hormat dia. Dia ada otak. Betul? Itu cara kita dibesarkan oleh orang tua. Kita tengok orang-orang yang hebat dia besar anak daripada lagu tu. So kita tiru je lah. Macam MLM Anda ingin berjaya, Anda ikut jejak langkah mereka yang berjaya. Betul. Alright. So yang mana ibu bapa yang tengah tonton sekarang ni, bolehlah ambil, tak terlambat lagi kalau nak ikut cara. Yes. Never too late. Never. So boleh guna cara ni, amal cara ni. Daripada kita biar je sampaikan ada sesetengah, ini yang saya pernah nampak lah kan. Sampaikan anak tu boleh jadi rude lah dengan parents diorang sebab gadget. Yes. So tak macam syok, kan? benda tu jadi tak menarik lah. Yes. Sisters tak menarik. Sebab benda tu macam sebenarnya merosakkan lagi institusi keluarga tu kan. Sebab merosakkan institusi keluarga tu sepasal. Merosakkan dia tu. Yes. Sebab dia tak tahu anak ni dia ada bahasa dia, tahu kakak. Betul. So kalau kita salah cakap bahasa dia, dia akan rasa itulah bahasa betul dia. Ya, betul. Bahaya. So dah ambil tips ni, boleh amalkan. Nanti barulah kita punya keluarga tu dapat kita rasalah bonding tu balik. Kalau tidak, terbiar je anak-anak tu main phone. Sampaikan kadang tak tahu nak cakap macam mana dah. Padahal sebenarnya semua benda tu atas tangan kita. Tapi kita yang tak guna benda tu. Kakak tahu tak apa antara benda yang saya menyesal masa saya kecil dulu, saya buat benda tu sebagai benda remeh. Kan masa kita belajar dulu, kita ada buku kotak-kotak, buku matematik. Yang kecil-kecil. Ada kotak kecil, ada kotak besar. Ya. Dulu kan kita rasa macam buku tu tak berguna. Kita nak buku yang ada garisan. Baru syok kan nak menulis. Sekarang bila saya dah besar, bila saya ada diploma in graphic design. Bila kita dah besar macam ni, kita tengok macam, loh, rupanya buku tu sangat bermanfaat. Kalau kita boleh ikut titik-titik dia, buat bentuk, kita belajar sambung-sambung. Setakat nak buat doodles tu mudah sangat.
Jadi benda tu saya cuba untuk terap ke anak saya. Saya tak mau mereka nampak saya itu antara education yang saya belajar hari ni ya. Okay. Bila dah berkeluarga ni saya tak mau anak saya menganggap benda yang remeh itu remeh. Okey, faham. Dia benda remeh ni dia tak remeh sebenarnya. Betul. Sekiranya kita ambil dia serius, dia akan jadi satu benda yang boleh berguna kepada kita. Saya macam satu lagi benda yang saya belajar kan. Hari ni dalam bab keluarga lah. Ya. There's some people they can live in our heart, not in our life. Alright. Itu saya belajar. Ada orang yang kita macam kita suka lah, macam saya lah, kita lelaki kan, kadang-kadang kita tengok macam Allah cantiknya, sukanya, tapi dia hanya boleh duduk dalam hati kita saja. Kita boleh suka dia takat tu je. Dia tak boleh duduk dalam hidup kita. Sebab kalau dia ada, barangkali dia boleh memusnahkan rumah tangga kita dan sebagainya. Itu antara benda. Some people they can live in our heart, not in our life. Ini benda kena belajar. Sebab ada setengah orang dia rasa as long as you can live with me, you can live with me forever. No. Some people, they only can live in our heart. Contohnya kawan-kawan sekolah kita. Kita ada yang kita macam suka, kita seronok kawan sekolah. Bila jumpa reunion apa, ya Allah. Kita suka. Betul? Betul. Kita macam, suka. Tapi remember, there's some people, they can live in our heart, not in our life. Sebab apa? Kenangan-kenangan sekolah kita dengan dia dulu, dia ada dalam hati kita. Dia tak boleh buang, dia benda tak boleh iris. Tapi dia hanya hidup dalam perkampungan hati kita sahaja. Dalam dunia nyata, dia tak boleh duduk dengan kita. Itu kena pandai bezakan yang tu. Sebab ada setengah orang dia tak boleh. Asal dia suka aja, dia nak kira nak ada dalam hidup dia. Asal suka, dia nak kira ada dalam hidup dia. Ada. Okey. Benda tu kena belajar. Alright. Wallahualam. Okey. So, tadi kita dah kupas tentang, orang kata apa, mau balik kerja dekat rumah, apa semua yang Ustaz dah jawab, kata tanggungjawab. Okey, so kami nak tahu jugalah, saya lah nak tahu sebenarnya. Tapi rasanya mesti ada orang komen. Tu yang takut tu. Mesti ada saya juga nak tahu orang juga, komen. Saya nak apa? tahu juga. Tak jawab tak boleh. Taklah bukan. Macam mesti orang luar pun tertanya-tanya. Macam Ustaz sendiri buat kerja dekat rumah. Macam mestilah Ustaz ada buat kerja kat rumah kan. By phone, by laptop. So macam mana Ustaz sendiri buat pembahagian masa lah. Ustaz dengan anak. Kalau yang boleh untuk dia contohilah. Kiranya saya susah. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Saya ni susah juga orang nak ikut hidup saya ni. Sebab ialah hidup saya dipegang oleh masyarakat. Saya ni orang kata milik masyarakat. Jadi susah juga sebenarnya kalau saya nak bagi. Point saya simple je. Pegang yang tanggungjawab tadi. Maknanya apa? Okey, macam inilah. Saya seorang bapa. Saya seorang suami. Saya seorang lelaki. Dan saya juga baru berusia 36 tahun. Maknanya bukanlah orang tua. Jadi mesti saya ada suka-suka. Ada orang nak tengok Netflix. Ada yang nak tengok. Benda kita nak tengok kan, contoh. Kartun. Saya suka anime dan sebagainya. So benda tu semua mesti saya lah kena buat lepas keluarga settle. Okey, faham. Selagi tak settle keluarga, memang tak akan ada. Baik. Memang kalau tapi, ni saya nak cerita lah no. Kita bina keluarga kerana siapa? Kita bina keluarga kerana Allah. Kita tunai tanggungjawab tadi kerana siapa? Kita tunai tadi kerana Allah. Kita bagi makan anak bini, beli makan malam, bagi anak kita tidur, mandikan anak kita apa semua kerana siapa? Kerana Allah. Allah tu siapa? Allah tu Maha Kaya. So sekiranya pegang ni hadis yang ke-19 dalam kitab Matan Arba'in Imam An-Nawawi, dia dikenali dengan nama Arba'in Nawawi ataupun Matan Arba'in. Hadis 40. Hadis ni nombor berapa tadi? Nombor 19. Apa dia? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tujid amamaka. Ataupun tajidu tujahak. Fa iza sa'alta fas'alillah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Apa hadis tu? Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi di waktu kita sembahyang,
di waktu kita berjemaah, di waktu kita bagi makan anak bini, di waktu kita suap anak kita. Semua tu time. It's time. Anak kita dia tak ada makan macam kita tau. 15 minit selesai. Tahu kah? Ay, ya Allah, dia saat lagi nak kena buat kampung pula. Baru dia nak makan. Rumah kawan ni, rumah ni. Ada bapa, ada mak, ada anak. Dia nak makan. Dia nak makan dinosaur. Dia nak suruh nama kan pula. Ni dinosaur ni nama apa, ni dinosaur nama apa. Salah sebut dinosaur, dia tak mau makan pula. Kena sebut balik nama bagi betul. Dia lama. So dia makan masa. Semua orang ada 24 jam. Betul. So tapi yakin bila kita buat benda kerana Allah, masa yang kita peruntuk untuk benda kita saat lagi, walaupun kita tak ada perhabis, buat-buat tertidur. Tak habis pun tertidur. Tak larat. Mana boleh, badan kita dia ada kapasiti dia. Betul. Kapasiti saya sekat 120, kakak pun 120, semua orang 120. Habis 120 minit energi, done. You're done. You're done. You akan tidur, atau kalau you buat memang akan gila, akan lost, you akan tak buat kerja best. You are not at your best masa you buat kerja. So kata kita buat tak larat, kita tidur. Kerja kita tak ada habis. Yakinlah benda yang kita buat tu, esok waktu limit yang kita ada tu, benda tu semua boleh selesai cepat. Okey. Hak tu saya punya pengalaman. Kan kadang-kadang saya nak ceramah, saya kena buat nota apa semua. Kadang-kadang tengah-tengah tidur. Bangun-bangun Allah, baru tulis 2 baris. Okey. Pantun saya tak cari lagi. Hak ni tak nak ni, tak nak macam mana? Saat lagi masa tengah duduk atas kereta tu lah. Cari pantun semalam saya tak jumpa. Lah tu lah jumpa, idea lah dapat semua. Itu dia. Jadi pegang apa dia? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Baik. Jaga tanggungjawab kita kerana Allah, Allah akan jaga kamu. Buat benda kerana Allah Ta'ala, Allah akan buat untuk kamu. Allah buat lagi seronok kot. Betul. Kalau kita buat, belum tentu betul. Kalau Allah yang tolong kita, confirm betul. Sebaik-baik perancangan datang daripada Allah. InsyaAllah. Bukan ayat dia wa makaru wa makarallah. Salah nah. Wa makaru wa makarallah tu ayat buat jahat. Maksudnya wa makaru wa makarallah, hang nak buat jahat, Allah pun boleh buat jahat. Wallahu khairul makirin. Tapi kalau Allah buat jahat, mampu hang. Itu ayat dia. Orang selalu salah faham, orang selalu pakai ayat tu. Untuk kita tak. Untuk kita wallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik pemelihara dan dialah Maha Kasih Maha Penyayang. Dia tahu. Ya. Okey. So kita rasa macam itulah, macam tak puas kan. Padahal kita dah macam rasa sejam lebih dah kita dengan Ustaz. Padahal kita nak setengah jam je. Sekarang dah sejam lebih rasanya. Macam tak puas nak sembang dengan Ustaz. Sebab banyak Ustaz kata apa, bagi input, bagi orang kata apa, apa saya nak cakap? Perkongsian, yes. Benda ni yang saya sebut, saya lupa. Okey, perkongsian untuk kita semua. Harapnya perkongsian ni bermanfaat untuk semua dan insya-Allah siapa yang orang kata yang tengah tonton ni boleh share, kita kongsi untuk orang lain juga ilmu ni, kan? Tapi bukanlah saya ni orang yang terbaik. Lastu bi khairikum. Saya dah habaq dah tadi. Ibarat saya ni, kalau bahasa pantun orang lama, bukan pantun lah, peribahasa. Saya ni macam melukut di tepi gantang, tak berguna pun. Sekadar kongsi saja. Hak saya sebut tadi siapa dia? Rasulullah. Betul tak? Betul. Contoh yang saya bagi, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, anak Saidina Umar. Bukan keluarga saya pun. Sekadar ambillah pengajaran daripada keluarga Rasulullah. Poin saya, kalau telah tanya saya apa kesimpulan saya lah saya nak sebut, saya hanya sebut satu je. Bacalah cerita pasal Rasulullah. Satu buku boleh baca, tajuk dia Wajah Kasih Rasul. Wajah Kasih Rasulullah, boleh baca. Buku dia warna pink. Dululah, tak tahulah dia dah cetak baru ada color link, tak tahulah. Yang kedua boleh baca buku tajuk Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Bila kita baca, baru kita tahu kata, oh Rasulullah pun lagu tu dengan keluarga dia. Barulah kita faham. Dulu sebelum saya baca-baca buku-buku ni semua, asal isteri kita macam ada pendapat dia aja, kita akan rasa kata bukan aku alfa. Kita rasa alfa. Tapi alfa yang betul sebenarnya bukan macam tu. Alfa yang betul macam Rasulullah. Dia alfa. Tapi tengok orang sayang dia macam mana. Orang takut dia, takut. Tapi orang sayang dia. Tu baru alfa yang best. Jadi bila saya baca macam tu, okey. So setakat relax. Isteri kita ada macam tu, isteri kita buat macam ni, isteri kita kata lagu ni. Saat lagi dia buat marah, buat jegi kat kita. Kita kata, "Buih macam nak telan aku," kata. Tapi bila kita baca, saya habaq betul-betul. Saya punya tone down saya. Semua sebab fikir Nabi lebih layak marah isteri dia bila isteri dia tinggi suara. Ya kita semayang tak khusyuk. Betul. Isteri kita tinggi suara, kita tak apa. Silap-silap dia khusyuk daripada kita apa.
Itu istilah saya. Jadi bila kita boleh jenis macam relax. Ya. Relax. Keluarga aja pun. Bukannya orang lain, bukannya musuh. Betul. Keluarga. Ya. So relax. Cara dia banyaklah baca cerita Rasulullah. Betul. Best. Dia menghidupkan jiwa. Dia menghidupkan jiwa, mengenyangkan apa nama kita kata? Sanubari. Ya. Wallahu a'lam. Wallahualam. Okey, sebab kita ada topik yang macam sweet tu kan. Nak tanya juga Ustaz. Masuk sikit gadget. Okey, macam Ustaz sendiri kita nampak dekat social media kan. Sweet lah, nak lagi yang baru-baru ni sambut anniversary. Okey, Saya pun tak tahu gambar tu video tu. Itulah viral orang kata gambar tu kan, anniversary Ustaz yang baru-baru ni kan. Okey, so macam Ustaz sendiri ada ke hantar macam ya depan-depan kita ada sweet kita sendirilah kan terhadap pasangan. So macam Ustaz ada tak teks wife kata-kata pujangga yang macam yelah waktu kita rejau kan kita joh dengan mereka kan. Wajib. Lazim. Bahasa Arab dia kata lazim. Lazim tu macam kata wajib, mesti. Wajib. Pahala. Syurga. Betul. Buat. Alah, boleh tanya orang yang pilot yang ada dengan saya. Berapa kali sehari saya cakap I love you ke isteri saya? Wah, boleh tanya dia. Sweetnya. Dan saya dalam kereta cakap je nak buat macam mana. Isteri saya bukan saya cakap kat isteri dia. Isteri dia kotlah dia marah kan. Ini saya cakap kat isteri saya. Tu lazim. Every now and then mesti sampai bunga. Betul. Mesti sampai. Takat berapa? RM30 tu. Allah, kira apa sangat zaman lah orang boleh ni Lepas tu apa nama kalau dalam bahasa tulis ni cinta hati. So sweet. Itu. Okey. Itu saya dapat daripada Profesor Hamka. Itu kan ulama. Baca buku-buku beliau, tengok macam mana beliau, tengok cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dia menghidupkan sanubari. Betul. Dia sebab dia ulama. Bila ulama buat ni dia menghidupkan sanubari. Saya buat. Saya panggil isteri saya cinta hati saya. Lazim, wajib. Sebab apa? Ini Rasulullah ajar. Jangan malu. Nak malu buat apa? Ada orang kata, tu duk abak kat orang. Habis kalau aku tak abak kat orang, takut nak abak kat binatang pula dah. Nak abak kat orang lah. Betul. Lazim, okay. wajib. Ingat semua yang mana jauh daripada wife, husband tu, daripada main game, hantarlah. Dah salah ayat tu. Salah. Main game lah. Main game. Sweet juga. Allah. Mana nak tahu dia gamer, wife dia gamer. Depa bertemu dalam game. Battlefield. Okay. So apa salahnya? Sayang, tembak sana sayang. Atas ai. Jaga belakang ai. Baru jadi Mr. and Mrs. Smith. Alright. Betul. Okay. Wallahualam. Okay. So saya rasa sampai sini je. Sebab banyaklah kita cakap hari ni. So siapa yang baru sampai, yang baru masuk tu, kita dah nak habis dah, dia baru masuk tu, share dulu video ni. So nanti boleh kita orang dah nak habis ni, set kita tengok balik. Okay. So banyak komen tu, terima kasih sudi meluangkan masa bersama kita petang ni. Okay. So sampai sini je. Okay. Terima kasih kepada Ustaz sudi meluangkan masa, tolak tepi semua tugasan untuk kita orang untuk video bersama keluarga Talk ni. Okay. Alright, terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua yang menonton. Moga apa yang kita dapat ilmu hari ni boleh kita praktikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Okey, betul? Baik. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'an al-'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترونا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, terima kasih. Alright.
So, jumpa next Keluarga Geda. Bye. Keluarga Geda pula. Keluarga Talk. Salah siaran pula. Okay, bye. Jangan lupa untuk bersama dengan Keluarga Talk lagi selepas ini. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.